أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم. Ketika manusia mendekati titik noktah kehidupan, berlakulah dying process atau nasab. Ketika itu denyutan jantung tidak normal. Kadang berdenyut, kadang berhenti. Pengaliran darah dalam badan berkurangan, ginjal semakin rosak, menyebabkan ketidakseimbangan kimia dalam badan. Ini mempengaruhi otak. Kadang bicaranya bercelaru dan keseluruhan badan kian pucat, kebas. Inilah saat kematian, saat al-firaq, perpisahan diri dan dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan dari syaitan yang direjam. Buat komentator, juri dan sahabat aksi, salam mahabbah dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Seperti lagu tadi, Selimut Putih. Inilah kematian. Salah satu hal yang menanti namun manusia sering lupa. Padahal mati adalah pasti. Sahabat aksi, kerana itulah Al-Quran dan hadis sering menjelaskan agar manusia sentiasa ingat akan kematian. Nah, antaranya pertama, bahawa kematian akan tiba, akan datang, tidak kira kapan ataupun di mana. Manusia tidak boleh lari dari kematian. Menurut tafsir Ibn Katsir, surah Al-Jumu'ah ayat 8 membicarakan, sesungguhnya kematian akan mendatangi kamu dari arah yang kamu jauhi dan kamu tetap akan menghadapi. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 78, di manapun kamu berada, kematian akan mendatangi kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Namun hari ini manusia berlomba-lomba melawan takdir yang pasti mereka takut akan mati. Jika sakit, kita bingung untuk berubat. Tapi apa kita fikir untuk bertaubat? Kita berusaha untuk sembuh, namun apa kita fikir? Adakah amal kita sudah kukuh? Padahal mati itu pasti. Sahabat aksi! Kedua, hubbud dunya, leka pada fata morgana dunia. Ramai orang bekerja bermati-matian, namun untuk beribadah berasal-asalan. Padahal harta dan kekayaan tidak bersahabat selamanya. Perak, emas, harta, semuanya ibarat debu sahaja. Surah Ar-Rum ayat 7 membicarakan, mereka hanya mengetahui tentang yang kelihatan pada dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Padahal mereka lupa. Mereka alpa akan akhirat di sana. Kerana itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, sentiasalah memperingati kematian kerana ini sudah pasti. Kerana itulah ayat yang Raisyah baca di awal tadi, surah Qaf ayat 9. Inilah kejadian, inilah kedatangan sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Padahal itulah kita hindari pada dahulunya. Surah Az-Zumar ayat 30 mengingati kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Nah, mati itu pasti. Sahabat aksi,
Jikalau mati itu pasti, namun apakah bekalan kita? Apakah persiapan kita? Jika kita belum rencana kematian kita, jika kita belum rencana pengakhiran kematian kita, sila rencana. Sila rencana. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Hadis riwayat Baihaqi. Inilah nasihat yang tidak berbicara, nasihat yang tidak berbunyi. Daripada kematian, kita belajar bahawa harta dan kekayaan akan ditinggalkan. Daripada kematian, kita belajar bahawa dunia ini adalah tempat persinggahan. Dan daripada kematian, kita belajar erti nikmat kesihatan dan kesempatan. Nah, dikala kita ada kesempatan, gunakanlah kesempatan ini untuk pertama, bersegeralah bertaubat. Kerana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Kamu akan menjadi orang yang beruntung." Kedua, perbanyakkanlah amal dengan segera. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang akan mengiringi mayat dikubur kelak adalah pertama, keluarga. Seterusnya harta dan amal. 2 akan kembali ke rumah, yakni keluarga dan harta. Dan yang kekal adalah amal. Cik Bat, ikut kakak Cik Bat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Renungan Israel pasti akan tiba dan tiada peluang kedua. Saya Raisyah dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Raisyah Malaysia.